Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video ekonomi tingkatan 5 KSSM. Okey, so kita akan sambung lagi pembelajaran kita dari dalam bab kedua, iaitu Malaysia dan juga ekonomi global. Okey, so dalam video sebelum ni kita dah belajar apakah itu syarikat multinasional dan juga ciri-ciri dia, dan juga kita dah belajar faktor-faktor yang mendorong kepada syarikat multinasional. So jadi siapa-siapa yang terlepas video yang sebelum ni, awak semua boleh pergi ke video yang sebelum ni untuk tengok balik. Okey, tapi secara reviewnya, kita akan buat sedikit ulang kaji. Apa yang dimaksudkan dengan syarikat multinasional? Syarikat multinasional ni ialah syarikat ataupun firma yang beroperasi serentak di semua negara ataupun beberapa negara. Okey, contohnya kalau dalam video yang lepas, kita beri contoh sebagai contoh Honda. Okey, jenama kereta Honda daripada Jepun. Kita tahu daripada Jepun. So jadi kalau tengok Honda ialah jenama kereta yang sangat terkenal. So jadi dekat Malaysia pun dia ada kilang, dia ada operasi pengeluaran, dekat Indonesia pun dia ada operasi pengeluaran, dekat Singapura pun dia ada operasi pengeluaran, dekat Korea pun dia ada operasi pengeluaran. Maksudnya dia ada dekat di beberapa negara. Okey, bukan hanya di Jepun sahaja. Itu kita panggil sebagai syarikat multinasional. Lepas tu seterusnya kita dah belajar ciri-ciri dia, apa ciri-ciri dia, kita dah belajar faktor-faktor. So jadi untuk kali ini, video ini, kita akan belajar, risiko. Okey, walaupun memang betul, kalau syarikat multinasional, bila dia kembangkan ataupun dia peluaskan pasaran ke pasaran global, memang betul akan mendatangkan banyak kebaikan. Tetapi ada juga risiko-risiko dia. Okey, antaranya ialah, kita tengok. Kita tengok antara ni ialah risiko pertama ialah risiko kehilangan aset. Boleh jadi risiko kehilangan aset andai kata negara yang dibuka operasi pengeluaran tu mengalami masalah, contohnya peperangan ataupun demonstrasi. Dia akan menyebabkan kepada kehilangan aset. Lepas tu yang kedua, risiko perubahan parti politik di pasaran baharu, kerana kerajaan baharu mungkin melaksanakan polisi baharu yang akan merugikan syarikat multinasional. Pun boleh jadi juga. Risiko perubahan parti politik lah. Seterusnya yang ketiga, kekurangan kemudahan asas di sesetengah negara kurang membangun, menyukarkan proses komunikasi antara negara dan melambatkan keputusan. Ini contohnya kalau dia dibuka operasi pengeluaran di negara-negara yang kurang membangun. Biasanya di negara-negara yang kurang membangun ni teknologi dia kurang. Teknologi dia agak mundur sikit berbanding dengan syarikat yang maju. Negara-negara yang membangun ataupun negara-negara maju. So jadi bila dia buka kilang ataupun operasi pengeluaran di negara-negara kurang maju ni, dia akan menyukarkan sedikit operasi atau menyukarkan sedikit komunikasi antara HQ, antara firma induk, firma induk dengan cawangan. Dia akan menyukarkan untuk membuat keputusan, lagi-lagi kalau keputusan itu yang memerlukan tindakan yang cepat. Risiko yang keempat iaitu tenaga buruh yang tidak berkemahiran ataupun tidak bermotivasi dalam pengeluaran. Kalau macam kita tengok dekat video yang sebelum ni, faktor-faktor yang mendorong kepada operasi antarabangsa ni ialah, salah satunya ialah kos upah buruh yang rendah. Kos upah buruh yang rendah. Contohnya di negara-negara seperti Thailand, Vietnam, China. So jadi sebagai buruh, bila kos upah
kos upah ini rendah, dia akan membuatkan buruh ni rasa tidak bermotivasi. Dia rasa macam, kenapa saya nak kena buat kerja bersungguh-sungguh padahal gaji saya rendah? Macam tu. Itu dari tidak bermotivasi lah. Ataupun boleh jadi tenaga buruh yang di kilang ataupun operasi pengeluaran syarikat berkenaan, syarikat multinasional, mungkin boleh jadi tidak berkemahiran. Contohnya macam Adidas buka di Vietnam. Dia buka, dia perlukan pekerja-pekerja dia yang mahir mungkin mahir mesin-mesin jahit dia ke atau apa. So kalau pekerja dia tidak mahir, so dia akan mengganggu proses pengeluaran. Boleh jadi, boleh jadi kualiti baju yang dihasilkan di Vietnam tak sama seperti di Indo, tak sama seperti di US. Mungkin jahitan dia tak kemas ataupun jahitan dia mungkin bengkak-bengkok dan sebagainya. Yang kelima, kemungkinan menerima bantahan masyarakat tempatan di pasaran baharu kerana bayaran gaji yang rendah dianggap sebagai mengeksploitasi hak mereka. Ya, betul. Memang boleh jadi. Contohnya macam tadi yang cikgu cakap tadi lah, dekat negara-negara yang kos upah dia rendah. Kos upah dia rendah boleh menyebabkan masyarakat di sana memberontak ataupun membuat demonstrasi. Macam dia akan buat mogok, dia akan buat bantahan kerana gaji mereka rendah. Gaji mereka rendah. Tapi kita tahu syarikat multinasional ni dia punya keuntungan dia berkali-kali ganda. Maksudnya syarikat multinasional ni, bila dia buat syarikat multinasional ni, maksudnya dia ialah syarikat yang kukuh ya. Dia ialah firma yang berskala besar. Dia bukan firma yang kecil, firma sederhana, tak. Biasanya adalah firma yang berskala besar dan biasanya ada nama dan dia kukuh. Sebab tu dia boleh mampu untuk membuka syarikat di negara-negara lain. Macam tu. Last kali, risiko terakhir lah. Risiko kesukaran mendapat balik keuntungan kerana sesetengah negara menghadkan syarikat multinasional hanya boleh mengalirkan sebahagian keuntungan keluar kepada firma induk dan bakinya hendaklah disimpan ataupun dilaburkan semula dalam pasaran tempatan. Memang ada. Ini kita panggil sebagai sekatan perdagangan. So, boleh jadi keuntungan yang dia dapat, contohlah. Contohnya, macam tadi cikgu cakap, jenama kereta Honda. Jenama kereta Honda buka di Malaysia. Contohnya Honda Malaysia. Honda Malaysia. Jadi keuntungan Honda Malaysia tak semuanya boleh dibawa ke Jepun. Maksudnya dia ada sekatan. Hanya ada beberapa persen sahaja daripada keuntungan di Malaysia yang boleh bawa ke Jepun. So selebihnya keuntungan tu akan digunakan untuk pelaburan pasaran tempatan. Itu maksud dia. Kita panggil sebagai sekatan lah kat sini ya. Macam tu. Jadi oleh itu firma memang kena buat analisis. Dia memang kena tengok sebelum dia buka syarikat di sesebuah negara, dia memang kena tengok segala aspek, daripada aspek politik, daripada aspek ekonomi, daripada aspek sosial sesebuah negara. Untuk membuka operasi. Bukan sewenang-wenangnya boleh suka-suka untuk buka. So jadi kita dah habis untuk syarikat multinasional. So untuk video yang seterusnya, kita akan masuk kepada faktor penggalak globalisasi. So, stay tune untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.